Alhamdulillah, selamat kembali dalam rancangan Assalamualaikum. Fazli, kita nak bincang tentang bicara fatwa mengenai haji, tapi kita fokuskan kepada hukum menunaikan haji bagi pesakit yang menjalani rawatan hemodialisis. Ya, cakap pasal sakit hemodialisis ni, sakit buah pinggang lah. Kalau sakit tangan patah, dia tak buat hemodialisis. Jadi sesama demam tak buat hemodialisis, tu dah over namanya. Itu dah over namanya. Dan sebab yalah, kebanyakan kalau yang pergi haji, termasuk juga warga-warga mas kan, jadi kebanyakan salah. Risikonya ini ramai juga yang pergi tu ada penyakit buah pinggang. Jadi bila sakit buah pinggang ni memang kena selalu menjalankan rawatan hemodialisis. Bahkan kadang ada yang seminggu sekali, 2-3 hari sekali kan. Jadi ini satu isu yang maksudnya mungkin timbul persoalan macam mana nak pergi haji. Sebab haji bukannya dalam masa seminggu. Ya, dah kena tawaf dan sebagainya. Kan? Jadi untuk berbincang dengan lebih lanjut berkenaan dengan isu ini, bersama dengan kita itu Tuan Haji Muhammad Daruddin bin Haji Taib, iaitu Penolong Mufti Unit Khidmat Nasihat Majlis Agama Islam. Jabatan Mufti, maafkan saya, Jabatan Mufti Negeri Selangor. Jadi Ustaz, boleh bila kita bincang pasal insya-Allah hemodialisis ni, jadi yang maksudnya kalau kita lihat hukum ataupun berdasarkan fatwa yang telah dikeluarkan dan alasan yang berkenaan dengan menunaikan haji bagi pesakit yang menjalani hemodialisis ni, Ustaz, silakan. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, syukur alhamdulillah kita dipertemukan lagi dalam perkongsian ilmu. Mudah-mudahan akan sama-sama dapat beroleh manfaatnya ya. Sebelum saya lanjutkan, saya ingin mengambil kesempatan lah untuk mengucapkan tahniah kepada mereka yang menjadi tetamu Allah pada tahun ini, dan didoakan mudah-mudahan akan sentiasa terpelihara kesehatannya ya, kemudian dipermudahkan urusannya, dan akhirnya selamat pergi selamat balik dengan haji yang mabrur. Mudah-mudahan ya. Bukan haji Marlboro ya, Haji. Oh, bukan. Alhamdulillah ya. Berikutan dengan persoalan ya mengenai mereka yang berpenyakit kronik dan khususnya yang mempunyai penyakit buah pinggang ya. Biasanya yang memerlukan rawatan hemodialisis seminggu 3 kali ya. Jadi kerap ya. Jadi kita sedia maklum bahawa pesakit buah pinggang ini boleh dikatakan antara penyakit yang banyak dihadapi oleh rakyat Malaysia ya. Penyakit buah pinggang ni ya. Jadi bila begitu, bila mereka ingin nak mengerjakan haji ya, banyak timbul masalah-masalah ya, sehingga akhirnya benda ini dibawa kepada jawatan kuasa fatwa ya. Bagaimana hukum mereka yang mempunyai penyakit buah pinggang yang memerlukan rawatan hemodialisis ini ya, dari segi hukum mengerjakan haji ya. Pada asalnya mengerjakan haji ini kita tahu haji adalah rukun Islam yang kelima ya, dia wajib sekali seumur hidup ya. Tetapi dia ada bersyarat haji ini ya. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Maknanya yang berkeupayaan ya. Jadi bila dia berpenyakit ya, maka jawatan kuasa fatwa telah mengeluarkan hukum bahawa mereka yang mempunyai penyakit buah pinggang dan penyakit-penyakit lain yang kronik lah ya, khususnya buah pinggang yang memerlukan rawatan hemodialisis dihukumkan tidak wajib mengerjakan haji ya. Tetapi dia tidak wajib pergi ya. Tapi kewajipan tanggungjawab hajinya itu masih lagi difardukan ya. Kerana kita sedia maklum haji ini boleh diupahkan, boleh dibadalkan ya. Jadi kalau dia mampu, maknanya kewajipan mengerjakan haji itu masih lagi berkuat kuasa. Cuma dari segi dia nak pergi ya. Sebab kadang-kadang kita sedia maklum ya,
Mekah, Madinah, ya, terutamanya Kaabah, ya. Bagi orang Islam biasanya begitu teruja, ya. Lebih-lebih lagi sekarang ini banyak diiklankan, ya. Sekarang ini musim haji, kita tengok dalam siaran-siaran pagi, petang, siang, malam kita tengok, ya. Lambang Kaabah disiarkan. Lambang Kaabah, jadi begitu teruja, ya. Jadi mungkin mereka mampu dari segi keuangan, ya, tetapi dari segi keupayaan tubuh badan, kesehatan, ya. Sebab saya ada pengalaman sebenarnya mau bawa jemaah haji yang berpenyakit buah pinggang ni, ya. Pernah satu musim tu 3 orang saya bawa, ya. Ialah waktu itu ya, belum ada lagi peraturan-peraturan dan sebagainya, ya. Sekarang ini kita sedia maklum dari segi penapisan kesehatan agak ketat, ya. Tidak seperti dulu, ya. Oleh kerana masalah-masalah yang dihadapi banyak, maka kita belajar daripada masalah, akhirnya kita mengadakan satu tapisan kesehatan yang agak ketat, ya. Jadi yang jadi masalahnya ialah apabila sampai kepada kemuncak haji, ya. Kemuncak haji ini maknanya perjalanan Arafah, Muzdalifah, Mina, ya. Dia berapa hari dekat situ, ya. Maknanya jamaah-jamaah ini sebelum pergi ke Arafah, dia perlu membuat rawatan, ya. Dan pada ketika itu, ya, kita sedia maklum manusia datang daripada seluruh dunia, ya. Jadi kemudahan rawatan itu juga menjadi masalah, ya. Maknanya nak dapatkan giliran, nak dapatkan jadual, ya. Kemudian selain daripada itu, bila berada di Arafah, Muzdalifah, Mina, kemudahan rawatan itu tidak ada di kawasan itu. Dan mengambil masa yang begitu banyak, yang begitu panjang, maknanya melebihi 3 hari. Jadi bila dari segi rawatan ini, dia memerlukan seminggu 3 kali, ya. Jadi daripada keadaan itu, maka Jawatan Kuasa Fatwa telah mengeluarkan hukum bahawa mereka yang memerlukan rawatan hemodialisis ini tidak diwajibkan pergi, maknanya dia pergi sendiri, begitulah, ya. Jadi ini sebagai suatu panduan, ya, kepada jemaah-jemaah, ya, maknanya mereka ini tidak diwajibkan untuk pergi, tetapi kalau dia mampu dari segi keuangan, dia boleh badalkan hajinya itu, sama ada secara upah kepada mereka yang ada di sini, ataupun kita upah kepada orang, ataupun sekarang ini banyak kita tengok, ya, kemudahan-kemudahan. Tabung haji pun menyediakan khidmat, ya, badal haji, ya, dan syarikat-syarikat swasta pun, ya. Dan cuma kadang-kadang saya suka mengambil kesempatan di sini daripada segi harga, ya. Kadang-kadang persaingan harga ni, ya, ada yang semurah di bawah 1,000, ya. Kalau di Mekah lagi ada sedikit, ya. 500 pun dia nak ambil, ya. Kita sedia maklum bahawa badal haji ini hanya boleh seorang buat satu haji untuk satu musim, ya. Jadi mana munasabah kalau dia boleh mengambil pelanggan yang banyak, ya. Jadi kita pun takut kadang-kadang begitu. Oleh sebab itu kita kena berhati-hati, ya. Ambillah mereka yang maknanya boleh dipercayai, gitu. Maksudnya Ustaz, dari segi hukumnya sekarang ni, kalau saya boleh simpulkan apa yang Ustaz beritahu tadi, dari segi kefarduan masih lagi wajib menunaikan menunaikan ibadah haji. Kalau dia mampu. Dari segi kewangannya. Maksudnya yang penting kewangan akan menentukan mampu atau tidak lah, kan. Tetapi dari segi kesehatannya bermakna kalau dia tak boleh, barulah dia badalkan haji dia. Maksudnya dari segi kesihatan tak mampu tapi kewangannya mampu, maka dia wajib untuk membadalkan haji lah. Ditakdirkan lah, ya, umpamanya dia rasa tidak ada harapan sembuh, ya, penyakitnya, maknanya semakin hari semakin serius, ya. Jadi akhirnya dia badalkan, umpamanya, ya. Tiba-tiba takdir Allah dia sembuh, sehat balik, badan makin kuat. Maknanya haji badalnya sah, tetapi kewajipan itu datang balik. Maknanya waktu itu dia kena pergilah, ya, maknanya, dan sudah tentu ini semua sekali izin Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Sebab orang kata haji ini tetamu Allah, ya. Bila dah Allah jemput, baik hook ke baik kruk, kita akan sampai ke sana. Itu kadang-kadang uniknya, ya. Itu kalau mungkin ada setengah kes yang dia sihat di kemudian di masa hadapan. Tapi bagaimana
yang dia rasa dia dah memang susah untuk kembali sihat, tapi niat dekat hati tu, keinginannya terlalu mendalam, hasratnya untuk sampai menjejakkan kaki ke Mekah terlalu tinggi. Jadi nasihat Tuan Haji kepada mereka ni. Tapi mereka pergi sana akan menyusahkan orang. Dari segi kewangan mereka mampu, mereka boleh ambil dari package swasta semahal 30,000 katakan, 40,000 ke atau sebagainya. Jadi nak pergi, cuma bila sampai ke sana dia akan menyusahkan orang-orang yang berada di sana. Jadi pandangan Tuan Haji macam mana? Ada munasabahnya ya, sebab duit ini kadang-kadang boleh menyelesaikan banyak masalah ya, tetapi masalah juga ialah daripada segi kemudahan yang boleh disediakan oleh pihak berkuasa Arab Saudi ya, itu satu hal kan. Maknanya mungkin duit ada, tapi kalau perkhidmatan tak ada ya, maknanya satu hal juga ya. Jadi bagi mereka yang kata orang tu ingin sampai ke sana ya, maknanya dalam jawatan kuasa fatwa pun ada mencadangkan ya bagi mereka yang ingin melihat Kaabah lah, senang cakap gitulah ya. Jadi boleh mengerjakan umrah ya, kerana umrah tidak sesusah mengerjakan haji ya, dan waktunya pun pendek ya, dan tidak seramai dan dia tidak perlu berada di luar daripada kota Mekah dalam jangka yang panjang ya. Maknanya umrah ni kalau kita pergi Tanaim ya, yang dekat ya, dia lebih kurang dalam 3 km macam tu ya. Maknanya kalau kita sehat dan waktu orang tak ramai, mungkin 1 jam selesai umrah kita ya. Tinggal lagi kalau dia sakit memerlukan bantuan mungkin ya, maknanya semasa tawaf ya pakai upah, semasa sa'i pakai upah sebagai contoh ya. Yang mustahab maknanya yang paling utama barangkali daripada segi hasrat itu nak melihat Kaabah ya. Jadi boleh mengerjakan umrah ya, dan saya rasa dari segi pengurusan umrah dan syarikat-syarikat pun akan bersediaan waktu umrah ini. Kita boleh ambil waktu-waktu yang musim-musim yang tidak ramai ya. Jangan pula ambil akhir Ramadan ya. Akhir Ramadan lebih ramai daripada musim haji. Begitu ya. Jadi masih lagi ada peluang ya untuk dia sampai ke tanah suci Mekah untuk membuat umrah. Ya, itulah kata apa, kepada mereka yang nak sangat melihat Kaabah tetapi menghadapi masalah kesihatan, pesan Tuan Haji, pergilah umrah. Kalau nak lebih pergi lebih mudah. Tetapi jangan pula kata Ustaz, kata Tuan Haji tadi jangan pula pergi akhir Ramadan. Kan kena pilihlah waktu-waktu yang lebih tepat, masanya sesuai dengan keadaan kesihatan kita. Sebab kalau kita lihat ingat yang masa waktu bulan Ramadan baru ni bila kita selalu lihat keadaan secara langsung daripada TV Al-Hijrah, keadaan di sana memang ramai, subhanallah. Betul kata Tuan Haji, lebih ramai daripada musim haji. Jadi Tuan Haji mungkin ada yang tertanya-tanya lah, kalau begitu keutamaannya sebenarnya, kewajipan ini bergantung kepada kewangannya sebenarnya. Dia bukan kesihatan dia jatuh dia pada kalau istita'ah tu maknanya banyak dia punya ciri-ciri dia ya. Tapi mengkali yang agak paling pokok menjadi terahnya ialah badan kita dan keuangan itulah ya. Sebab yang lain-lain itu kadang-kadang kita boleh delegate ataupun kita boleh atur dan sebagainya ya. Sebab kewangan ini bukan saja perbelanjaan untuk pergi mencukupi, tetap termasuk perbelanjaan yang ditinggalkan ya. Dan kadang-kadang berlaku dia punya tawakalnya berlebihan. Dia kata dia pergi kat sana, nanti sampai sana bolehlah hidup ya. Tapi bila berlaku sampai sana dalam keadaan meminta-minta, jadi sudah maknanya semacam tidak selari dengan falsafah haji itu sendiri ya. Sebab kita pergi sana nak beribadat ya, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh sebab itu bagi mereka yang nak pergi mengerjakan haji ini perlu membuat persiapan yang secukupnya dari segi spiritual dan mental dan sebagainya. Dan yang utama sekali ialah fokus daripada segi niat ya. Kerana Nabi ada memperingatkan kepada kita akan berlaku satu ketika, satu zaman di mana orang pergi haji ini berbagai-bagai niatnya, berbagai-bagai tujuannya. Mungkin niat hajinya itu memang diniatkan untuk haji, tapi ada yang tersiratnya itu. Dikatakan orang golongan ulama pun dikatakan kerana kemasyhuran ya, maknanya untuk memasyhurkan lagi
kedudukan diri dia sebagai seorang ulama, ya. Saya dah 10 kali pergi haji. Setiap tahun pergi. Jadi kalau sampai begitu, maknanya tidak sesuai lah dengan hasrat syariat ibadat haji. Orang kaya nak berehat, ya. Pasal bila melancong tu ke Mekah tu rupanya walaupun di Mekah ni tidak ada hiburan, ya, dalam bentuk yang apa ni, ya, tapi jiwa manusia cukup terhibur bila di Mekah, cukup rasa gembira, cukup rasa teruja, ya. Itulah, ya, tanah suci Mekah yang mempunyai kelebihan, ya. Dan ada juga yang nak pergi kerana bisnes enggak Ustaz, Itu golongan pertengahan dikatakan begitu kerana nak bisnes, jual apa pun laku dekat sana, ya. Kemudian orang miskin nak minta sedekah, ya, kerana bila sampai sana orang jadi pemurah, maka menyebabkan begitu banyak sindiket peminta sedekah, ya. Maknanya mengambil kesempatan, ya. Dan yang paling baik sekali ialah pergi sebagai hamba Allah. Maknanya pergi kerana nak beribadat kepada Allah sebagai menunaikan rukun Islam yang kelima. Okey, satu lagi kes yang mana dia dah tahu dia sakit dan dia memang nak pergi ke sana dengan hasrat dia nak meninggal dunia di sana. Kan ramai yang begitu yang menanam niat, mendoakan keadaan begitu. Sebenarnya wajar ke atau tidak? Terima kasih, ya. Ada juga yang sakit dia menyembunyikan penyakitnya, ya. Jadi ini pun tidak wajarlah, ya, kerana dia sampai ke Mekah itu dengan ada sedikit penipuan dekat situ, ya. Maknanya dia menyebut, dan akhirnya kalau berlaku masalah dia sendiri yang tanggung dekat sana, ya. Dan ini sangat menimbulkan masalah kerana rekod kesihatan dia tidak ada, pasal dia menyembunyikan, ya. Kemudian nak mati dekat sana, ya. Saya ada baca daripada segi perbincangan mengenai mati di sana, ya. Ada yang merasa dia tidak mahu mati di sana kerana tak layak diri dia untuk dikebumikan di tanah suci Mekah, ya. Ada yang mengatakan begitu, tawaduknya dia kerana nak melihat daripada segi kesucian tanah Mekah itu tadi, ya. Tetapi memang ada yang kalau boleh bercita-cita mati di sana, ya. Tapi benda-benda begini ni maknanya bukan kita boleh tentukan, ya. Yang kadang-kadang jadi masalah, dia nak mati di sana, dia jual segala harta yang ada. Ini berlaku, ya. Umpamanya dia nak mati di sana, kan dia rasa dia pun mengkali dah tak lama lah. dah tak lama gitu. Tak lama dah, kan. Jadi lepas itu dia tak mati dah, dia balik dia merempat sana merempat sini. Jadi tidak kenalah dengan syariat kefarduan haji ini tadi, ya. Jadi kalau dia maknanya dekat sini ni dia daripada segi niat dan hasrat ini tadi, ya. Maknanya kalau atas dasar kerana untuk mendapatkan fadilat, ya, barangkali ada munasabahnya. Tapi kalau dia nak meletakkan kerana di sana akan terjamin segala-galanya sedangkan dia tidak bersedia untuk itu, jadi tidak selari dengan seperti juga macam kita kadang-kadang dengar juga, ya, pergi hajilah waktu muda-muda kerana kita kuat, haji memerlukan tenaga dan sebagainya. Dia tak bersedia untuk pergi haji ketika muda. Jadi apa maksud tidak bersedia? Kalau tidak bersedia membawa maksud kerana dia nak melakukan benda-benda yang tidak sepatutnya bagi seorang yang balik haji, maknanya itu sudah seolah macam nak menempah untuk membuat perkara yang tidak baik, ya. Sedangkan haji itu rasanya terpaksa. Rasa terpaksa pergi walaupun muda tapi tak bersedia, jadi rasa terpaksa. Dan pengalaman saya lah, bagi mereka yang pergi terpaksa ni, maknanya dia akan berlaku dekat sana. Oleh sebab itu sebelum pergi ni kata orang tu kena mutlak dia punya niat nak beribadat. Jadi terdorong bila dah sampai di sana. Kalau daripada sini saya terpaksa, contoh beginilah, ya. Saya bukan nak pergi haji, ayah saya ajak saya. Jadi terpaksa pergi. Sampai sana
dia tidak terdorong untuk melakukan ibadat. Pasal dia punya niat itu tidak bulat, tidak 100%. Tidak bulat. Berlaku apa yang dia dijangkakan dia. Jangka berlaku di sana. Jadi itulah dia. Hati-hati. Itulah perkongsian daripada Tuan Haji Muhammad Darudin bin Haji Taib berkenaan dengan hemodialisis, dan juga tadi tersebut sikit tentang pergi haji kerana terpaksa. Yang ini kita kena buat tajuk khas, Tuan Haji. Yang ini insya-Allah kita jemput, kita buat tajuk khas pergi haji kerana terpaksa. Insya-Allah. Betulkan niat. Betulkan niat. Sebab ni akan mempengaruhi tingkah laku, dan betul tambah-tambah lagi bila dia tanah suci, duduk jangka yang pelik-pelik, mesti jam, mesti sesak lah, mesti hilang itu hilang ini. Maka seperti tu Haji kata tadi, berlaku seperti itu. Apa yang kita fikirkan itu juga adalah satu doa. Jadi betulkan niat kita, insya-Allah pergi kerana Allah Subhanahu Wa Taala, nak jadi hamba Allah, nak jadi cari redha Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Tuan Haji Muhammad Darudin atas perkongsian itu tadi, dan kita akan berhenti rehat seketika. Ya. Dan selepas ini kita akan bincang tentang pencapaian pentarafan 4 bintang. Ya. ومن عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون قل إسماعيل وإسحاق. Assalamualaikum, Amin. Waalaikumsalam. Makan apa tu? Sedap ni. Nah. Okey, nak rasa? Ni ada kod E471. Saya rasa macam tak halal lah. Tak halal ke ni? Zida, betul ke tak nak ni? Sedap tau. Ish, tak halal lah, Amin. Ni, Zida tengok kat blog, kod E471 ada unsur terlarang. Tak nak lah. Syubhah. Tu dia, Munif. Terangkan sikit kat Zida ni, betul ke 471 ni halal ke tidak? Oh, nampak sini kotak tu. Okey, sebenarnya kod E471 terdiri daripada 2 sumber. Yang pertama tumbuhan, yang kedua haiwan. Kalau haiwan, pastikan haiwan dia adalah haiwan halal dan sembelihnya mengikut hukum syarak. Betul-betul. Dekat sini pun dah ada logo halal daripada Jakim. Maknanya sumbernya adalah sumber yang halal. Itulah Zida, lain kali jangan percaya sangat dekat blog tu. Yelah, kalau macam tu saya nak semualah. Untuk lebih banyak lagi informasi tentang halal, pastikan anda menonton Eja Halal hanya di TV Al-Hijrah. Sekarang bermula di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'll be coming to Malaysia after 11 years, inshallah, from the 20th of September to the 7th of October. I'll be giving talks, inshallah, in Johor Bahru, Shah Alam, Kuantan, and Kuala Lumpur. The topics I'll be speaking on are Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam in the various world religious scriptures,
universal brotherhood, Quran and modern science, and Islamic viewpoint on terrorism and jihad. Inshallah, hoping to see you there. Dan serulah umat manusia agar melaksanakan ibadah haji. Nescaya mereka akan datang ke rumah Tuhanmu dengan berjalan kaki dan menunggang berbagai unta yang kurus yang datang daripada ceruk rantau dan jalan yang jauh. Tiba-tiba saya terjatuh. Semua tu boleh pijak atas saya. Saya rasa pada ketika itu saya mungkin takkan dapat berjumpa keluarga. Doalah untuk negara kita. Doalah untuk kesempurnaan, kejayaan negara kita.